بالله. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك غير المغضوب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا وحبيبنا وقدوتنا وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا. اللهم يسر لنا أمورنا ولا تعسر علينا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنك لعلى خلق عظيم. Dan sesungguhnya terdapat pada diri kamu, wahai Rasulullah, khuluqin azim, akhlak yang sangat agung. Wa qala Allah Ta'ala aidan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sesungguhnya terdapat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia sebagai contoh yang terbaik. Wa qala aidan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, kalau sekiranya kamu sayang pada Allah, fattabi'uni, maka hendaklah kamu ikut aku, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, Allah akan sayang kepada kamu dan Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyara atau kama qala. Maksudnya, barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya 10 kali. Dalam arti kata, Allah Taala akan merahmati kita kalau kita berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Al-I'tisam, serta muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya,
Alhamdulillah. Kita ucapkan banyak-banyak syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan keizinan Allah, kita dapat lagi bertemu pada malam ini dalam suasana yang sangat baik di rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berterusan insya-Allah. Sebagai mukadimah tuan-tuan, ana nak cerita satu cerita yang menarik tuan-tuan. Cerita ini pernah dikongsi oleh almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat rahimahullah. Satu hari Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk memikul arasy Allah. Lalu malaikat mengadu kepada Allah, "Ya Allah, aku tak mampu nak pikul arasy-Mu ya Allah, terlalu besar." Makhluk Allah yang paling besar sekali arasy. Makhluk Allah yang paling besar sekali arasy. Malaikat pemikul arasy. Kalau tak salah ana tuan-tuan, 4 orang malaikat yang pikul arasy Allah. Malaikat mengadu, "Ya Allah, kami tak mampu nak pikul arasy, berat sangat." Ringkas cerita tuan-tuan, Allah SWT bagi tip pada malaikat, kamu baca zikir ni, menyebabkan malaikat, bila malaikat baca zikir ni, malaikat dapat memikul arasy Allah yang berat. Apa dia zikir dia tuan-tuan? Ni nak kita amal malam ni tuan-tuan. Kalau yang tak tahu lagi, kita mula malam ni kita amalkan. Pendek saja. Yang dah tahu, teruskan. Allah Ta'ala ajar malaikat baca Subhanallah wa bihamdihi. Pendek je. Maha suci Allah dan segala kepujiannya. Subhanallah wa bihamdihi. Cuba tuan-tuan. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Kebetulan tadi anak tengok dalam kitab Riyadhus Shalihin petang tadi tuan-tuan. Ada satu hadis yang menyebut berkaitan dengan zikir ni. Man qala subhanallah wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Siapa-siapa yang ucap subhanallah wa bihamdihi akan tumbuh dalam syurganya besok satu pohon kurma dalam syurga. Satu pohon kurma Allah Ta'ala tanam di dalam syurga kita. Kalau kita sebut subhanallah wa bihamdihi. Jadi syurga kita jadi cantik tuan-tuan. Syurga kita yang luas, yang besar, insya-Allah kita masuk syurga akhirat besok. Kalau kita sebut subhanallah wa bihamdihi banyak-banyak tuan-tuan, syurga kita jadi cantik dengan pohon-pohon kurma. Ini tuan-tuan. Berkait dengan malaikat tadi. Bila malaikat baca subhanallah wa bihamdihi, menyebabkan malaikat mampu nak pikul arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Arasy Allah, makhluk Allah yang paling besar. Kemudian almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz, dia sambung lagi cerita. Disebut hadis daripada Jabir bin Abdullah. Nabi SAW cerita. Dalam hadis ni disebut, besar mana saiz malaikat yang pikul arasy Allah. Tuan-tuan, ya Allah, besar mana malaikat? Disebut dalam hadis tuan-tuan, antara cuping telinga malaikat dengan bahu dia ni, lebih kurang 5 jari kita ni. Antara cuping telinga dengan bahu, makan masa 700 tahun perjalanan. Allahu Akbar. Anak geleng kepala tuan-tuan cerita ni. Malaikat yang mengadu pada Allah tadi, tak mampu nak pikul arasy Allah. Arasy Allah besar sangat. Malaikat yang pikul arasy Allah ni besar mana tuan-tuan? Cuping telinga dia dengan bahu, makan masa 700 tahun perjalanan. Tuan-tuan ingat ni? 700 tahun.
Bukan 7 jam. Bukan 7 hari. Bukan 7 minggu. Bukan 7 tahun. 700 tahun. Habis, daripada kepala sampai kaki, bersama mana malaikat? Allah. Betapa kerdilnya kita, tuan-tuan. Kerdil sangat. Kalau kita ni duduk sebelah malaikat yang pikul aras ni, bersama mana kita? Berkait dengan zikir tadi, tuan-tuan, kita amalkan. Subhanallah wa bihamdihi. Dan satu lagi hadis yang berkait dengan zikir ni, dia panjang sikit. Kalimatani khafifatani alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. 2 kalimah yang memberatkan timbangan mizan. 2 kalimah ni, Nabi sebut, lidah senang nak sebut. Ringan je lidah. Tapi timbangan mizan kita berat. Dan Allah Ta'ala suka 2 kalimah ni. Apa dia, tuan-tuan? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Banyakkan zikir ni, tuan-tuan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ringan je lidah nak sebut. Tapi memberatkan timbangan mizan. Allahu Akbar. Subhanallah. Mudah-mudahan mukadimah itu memberikan kita semangat untuk kita terus memuji Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Malam ni tajuk khas, tuan-tuan. Ana curi peluang malam ni bersempena dengan Rabiul Awal. Bulan Maulidur Rasul. Kita cerita sedikit sebanyak bagaimana kita nak zahirkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan. Lain daripada kita berselawat, lain daripada kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana nak baca satu artikel ataupun fatwa yang keluar daripada Mufti Wilayah pada 2016. Bayan Linnas siri yang ke-80, hukum menyambut Maulidur Rasul. Kita nak ambil ibrah dalam artikel ni, tuan-tuan. Kenapa kita duk sambut Maulidur Rasul ni? Kenapa? Apa hukum dia? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dengan kedatangan 12 Rabiul Awal, ramai di kalangan umat Islam mengingati peristiwa Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sambil-sambil itu, tuan-tuan, ana suka nak ingatkan, bila kita dengar je siapa yang sebut nama Nabi, mesti kita sambung terus sallallahu alaihi wasallam ataupun Allahumma salli ala Muhammad. Banyakkan selawat. Bagaimana mukaddimah ana sebut tadi, tuan-tuan, siapa-siapa yang selawat pada Nabi sekali, Allah akan selawat kepadanya 10 kali. Kalau kita selawat pada Nabi 10 kali, Allah akan selawat pada kita berapa kali? 100 kali. Allah akan selawat pada kita 100 kali. Banyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walaupun setengahnya berpendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada 9 Rabiul Awal. Ni, tuan-tuan, nak sebut sikit di antara pandangan-pandangan ulama. Kita duk pegang 12 Rabiul Awal, satu pandangan. Ada juga pandangan ulama mengatakan Nabi SAW lahir pada 9 Rabiul Awal. Jadi berbeza-beza pendapat. Kita masyhur 12 Rabiul Awal. Dalam bab Nabi lahir, ulama berbeza tarikh. Tapi dalam bab Nabi wafat, ulama sepakat. Semua ulama mengatakan Nabi wafat pada 12 Rabiul Awal. Betul. Dalam bab Nabi lahir, ulama berbeza pendapat. Nabi lahir hari apa, tuan-tuan? Hari? Jangan buat tak ingat, tuan-tuan. Nabi lahir hari apa?
Hari Isnin tuan-tuan, baru-baru ni kita turun dengan sahabat pemuda. Bawah Dewan Pemuda kita turun, lajnah dakwah. Turun jumpa dengan anak-anak muda merempak tengah malam, berlepak tengah malam ni. Kebetulan kita turun malam tu tuan-tuan, kita jumpa dengan beberapa pasangan couple. Duduk elok-elok, sebelah-sebelah, kita tanya, Assalamualaikum, maaf ganggu. Ni suami isteri ke? Ni isteri ke? Tak, kawan je. Jangan macam ni, kahwin cepat. Tak boleh duduk macam ni. Tunang ke? Tak tunang. Kawan biasa. Awet tak pakai tudung. Free hair. Tak tanya dia. Umur 21. Ni sempena Rabiul Awal ni kita sajalah nak tanya soalan sikit. Boleh tak cerita pasal Nabi Muhammad? Tak tahu nak cerita apa. Tak tahu nak cerita apa pasal Nabi Muhammad. Tuan-tuan. Orang Islam ni. Bukan orang Hindu, bukan orang Buddha ni. Manusia yang paling istimewa sekali kat atas muka bumi ni. Lebih istimewa daripada pemain bola, lebih istimewa daripada artis-artis, lebih istimewa daripada segala-galanya. Boleh tak cerita? Takkanlah adik tak tahu. Ceritalah sikit pasal Nabi Muhammad. Ikutlah sifat dia ke apa. Tak tahu. Ya, kita bagi clue. Nabi lahir bila? Hari apa Nabi lahir? Saya tak tahu. Terkejut kita orang malam tu tuan-tuan. Awek dia jawab hari Isnin. Awek dia jawab yang tak pakai tudung. Hari Isnin. Terkedu Pak Wur. Mak Wur jawab. Nabi lahir tahun bila? Tahun apa? Tak boleh jawab juga. Awek tolong jawab tahun gajah. Tuan-tuan jangan buat pasal malam ni tuan-tuan. Takut tuan-tuan tak ingat juga. Nabi lahir tahun apa? Tahun gajah tuan-tuan. Dan tuan-tuan tahu kot kan? Kenapa dinamakan tahun gajah? Sebab tahun itu, tahun berlakunya tentera bergajah nak serang, nak musnahkan Kaabah. Surah Al-Fil. Tuan-tuan Jadi ulama' berbeza pendapat. Sebab tu sejarah yang penting, 3 sejarah yang penting dalam Rabiul Awal ada 3. Nabi lahir, Nabi wafat, peristiwa hijrah. Berlaku pada Rabiul Awal. Mereka semua menzahirkan rasa syukur dengan kelahiran insan agung yang mulia ini yang menjadi penyambung risalah ilahi kepada manusia sejagat. Bersempena dengan Maulidur Rasul kali ini, kami kemukakan dengan panjang lebar isu berkaitan hukum menyambutnya. Sejarah sambutan Maulidur Rasul sebagai muqaddimah dinyatakan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Allamah Ibn Katsir, pengarang kitab Tafsir Ibn Katsir. Antara lain beliau memuji Raja Al-Muzaffar yang telah menyambut majlis Maulidur Rasul secara besar-besaran dengan berkata, adalah Raja Muzaffar menganjurkan Maulidus Syarif pada Rabiul Awal dan membuat perhimpunan secara besar-besaran. Ini lama dah sambutan Maulidur Rasul. Kata Al-Abbas bersyair, dikala engkau dilahirkan, bumi bersinar terang hingga jelas pasak bumi, tidak mampu untuk menanggung cahayamu, dan kami dapat terus melangkah lantaran kerana terangnya cahaya dan jalan yang terpimpin. Nabi SAW dikaitkan dengan cahaya, dia bawa cahaya. Sebab tu dalam syair, selawat-selawat kita, orang tua kita tinggalkan kita dulu. Apa dia? Baik-baik syair tu. Anta syamsun, anta badrun. Anta syamsun, anta badrun. Anta nurun fauqa nurin. Anta syamsun, engkau matahari. Anta badrun, engkaulah bulan purnama. Nabi SAW simbol membawa cahaya. Cahaya matahari, cahaya bulan, semua kat dia. Sebab tuan-tuan, kalau anda tanya malam ni tuan-tuan, kalaulah Nabi tak lahir, kita jadi apa sekarang ni kita? Kalaulah Nabi Muhammad SAW tak wujud,
Kita jadi apa malam? Kita datang masjid setiap hari ni, Pak siapa? Siapa yang ajar? Siapa yang ajar tuan-tuan? Datang masjid. Itu imam ajar. Kalau tuan-tuan jawab tu imam, rapuh lagi lah. Siapa yang ajar datang masjid ni? Nabi SAW. Siapa yang ajar kita semayang maghrib? Nabi SAW. Siapa yang ajar kita duduk dalam majlis ilmu ni? Nabi SAW. Lepas hisyak biasa tuan-tuan baca surah Al-Mulk. Siapa yang ajar baca surah Al-Mulk ni? Nabi SAW. Kalau hidup kita tanpa Nabi macam mana tuan-tuan? Kena kita? Tak tahu jadi apa kita. Anta syamsun, anta badrun. Allahu Akbar. Hukum sambutan Maulidur Rasul dia ada dua. Pandangan pertama mengatakan, pandangan pertama ni keraslah tuan-tuan. Hukum sambutan Maulidur Rasul adalah bid'ah. Ini dipelopori oleh sebahagian ulama, antara hujahnya perayaan ini tidak pernah dilaksanakan pada generasi yang paling mulia, generasi sahabat, tabi'in, tabi'in, dan juga tidak pada generasi setelahnya. Ia adalah satu bentuk pemujaan yang melampau kepada Nabi Muhammad SAW. Ini pandangan yang mengatakan bid'ah melaksanakan sambutan Maulidur Rasul. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la tutruni kama atrat an-nasara ibna Maryam, fa innama ana abduhu faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, seperti kaum Nasrani yang memuji anak lelaki Maryam. Aku hanyalah hambanya, maka katakanlah mengenaiku hamba Allah dan Rasulnya. Sambutan Maulidur Rasul seperti ini pasti disertai dengan berbagai bentuk kemungkaran dan hal-hal yang diharamkan dalam agama. Ada kena juga pandangan ulama yang kata sambut Maulidur Rasul ni bid'ah. Ada kena juga. Bagaimana baru ni tuan-tuan, beberapa tahun yang lepas berlaku di Indonesia. Viral video ni tuan-tuan. Majlis sambutan Maulidur Rasul, majlis selawat. 5-6 orang perempuan duduk atas pentas berselawat sambil berjoget. Perempuan tuan-tuan, perempuan muda. Kalau nenek-nenek umur 80, 90, tak kisah mana yang gigi tak ada. Ni yang muda-muda 5-6 orang berjoget atas pentas. Yang duduk bawah audiens ni lelaki bersorak. Sambil selawat. La ilaha illallah. Indonesia memang dahsyat. Indonesia punya kefahaman liberal lebih dahsyat daripada kita, tuan-tuan. Allahu Akbar. Subhanallah. Ada kena juga ulama yang kata tak boleh. Lampau-lampau. Kedua, hukumnya adalah dibolehkan. Nah, kita nak panjang sikit kat sini lah, tuan-tuan. Syekh Abu Samah atau nama sebenarnya Syekh Abdul Rahman bin Ismail Al-Maqdisi, salah seorang Syekh Darul Hadis di Damsyik, berpendapat adalah dibolehkan sambutan Maulidur Rasul berdasarkan amalan oleh tokoh ulama zaman dahulu. Antaranya di Irbil, salah satu wilayah di Iraq. Antara tokoh-tokoh yang berpegang kepada keharusan dan termasuk dalam bid'ah hasanah. Ramailah tuan-tuan, disenaraikan dalam ni tuan-tuan, Imam Jalaluddin As-Suyuti, salah satu pengarang tafsir Jalalain. Kenapa nama Jalalain itu? Sebab pengarang dia dua-dua Jalaluddin. Nama. Salah seorangnya Imam Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Imam Ibn Hajar Al-Haythami, ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Syekh Ibn Al-Hajj Al-Abdari, Imam Ibn Al-Battal, Al-Hafiz Syamsuddin Muhammad bin Nasiruddin Ad-Dimashqi, Al-Hafiz Syamsuddin bin Al-Jazari. Ni dia, tuan-tuan tak kenal lah yang tadi. Tak apa kenal. Ni tuan-tuan kenal semua insya-Allah. Almarhum Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Baru meninggal tuan-tuan. Tahun lepas. Tahun lepas tak silap. Ini di antara ulama yang mengharuskan. Antara lain almarhum Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili.
ulama yang terkenal di Syria. Almarhum Syekh Abdul Halim Mahmud, Syekhul Azhar, Mesir. Syekh Atiyah Sakar, ulama terkenal juga di Mesir. Dan seorang lagi ulama terkenal di Mesir, almarhum Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Dan ramai lagi lah ulama-ulama lain yang mengharuskan sambutan Maulidur Rasul. Tapi dengan syarat lah, tak jadi macam tadi lah. Kan? Boleh pula perempuan berjoget sambil selawat. Allahu Akbar. Jadi ulama kata yang mengharuskan ni dia kata bid'ah hasanah. Sebab tu kalau kita tengok bab bid'ah ni dia ada pembahagian. Ada dua, bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah. Kan? Bid'ah hasanah ni amalan-amalan yang tidak bercanggah dengan syarak. Yang masih lagi dalam kerangka dalil-dalil umum. Macam kita duduk semayang ni lah, lepas semayang maghrib, kita wirid ramai-ramai. Bid'ah hasanah. Kita doa ramai-ramai. Kalau tuan-tuan pergi Saudi, tak ada wirid ramai-ramai tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. So, yang tak sampai lagi Mekah tu dia pening. Kalau nak bayang, cannot imagine Ustaz. Sebab aku tak pernah sampai. Yang pernah sampai tahu kan? Tuan-tuan tak pernah tertanya-tanya ke? Kenapa Mekah tak wirid ramai-ramai? Kenapa Mekah, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi tak wirid ramai-ramai? Kenapa? Kenapa dia orang tak doa ramai-ramai? Kita turun-temurun kita tuan-tuan, masyarakat kita ni dah terbiasa macam ni. Pasal ada baik jugalah. Kalau tak wirid ramai-ramai, tuan-tuan keluar pergi sembang isap okok. Daripada isap okok, baik wirid ramai-ramai. Macam ulama-ulama kita dulu. Asal usul malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali. Pasal orang kampung tanya Tok Guru dulu, Tok Guru, ulama dulu, Tok Guru. Malam ni malam nisfu Sya'ban, kami nak buat apa? Masyarakat kita ni jahil, tuan-tuan. Tak sama dengan orang Arab. Orang Arab dia faham agama. Tok Guru, malam ni nisfu Sya'ban nak buat apa? Ulama kata, bacalah Yasin. Berapa kali Tok Guru? Bacalah 3 kali. Ada hal daripada mana sebenarnya tuan-tuan? Baca Yasin 3 kali. Nabi tak pernah sebut. Eloklah baca 3 kali Yasin daripada duduk melepak, bersembang, minum teh ke apa. Baik baca Yasin. Ini tuan-tuan. Bid'ah hasanah. Doa ramai-ramai lepas mayang, kita berzikir ramai-ramai dan sebagainya, macam-macam lagi lah. Dan termasuk jugalah kita buat program sambutan Maulidur Rasul. Kat sini buat je kan? Tu banner kan? Kami ni kan? Ini tuan-tuan. Ulama haruskan. Okey, apa kaitan dengan keharusan? Berkait dengan hadis ni tuan-tuan. Hadis daripada Abu Qatadah, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang puasa Isnin. Kenapa Nabi SAW puasa hari Isnin? Kenapa tuan-tuan? Ini kita nak tiru. Nabi SAW jawab, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Pada hari itulah aku dilahirkan dan pada hari itulah Quran turun kepadaku. Disebabkan Nabi lahir hari Isnin, Nabi puasa nak menyatakan tanda Nabi bersyukur kepada Allah SWT. Jadi kalau kita puasa hari Isnin, kita dapat pahala sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu tuan-tuan, mindset kita hari Isnin puasa. Hari Isnin puasa. Orang kita hari Isnin kerja. Hari ni contoh hari ni Ahad kan, ni Ahad malam ni. Esok apa esok? Esok kerja. Esok kerja dalam kepala. Orang beriman, orang yang dekat dengan agama ni, esok apa esok? Esok puasa. Nabi SAW
puasa hari Isnin, setiap hari Isnin. Sebab apa? Sebab nak menyatakan kesyukuran, ia dilahirkan pada hari Isnin. Tuan-tuan. Dan diturunkan Al-Quran juga pada hari Isnin kepada Nabi SAW. Ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW mensyukuri nikmat Allah atas kelahirannya pada hari Isnin dengan berpuasa. Sebab tu dalam hadis lain disebut, tuan-tuan. Kenapa kita bersungguh sangat puasa hari Isnin? Dalam hadis yang lain disebut, setiap hari Isnin, pintu syurga dibuka. Setiap hari Isnin, pintu syurga dibuka, tuan-tuan. Jadi elok sangatlah pintu syurga dibuka dalam keadaan kita berpuasa. Dan ini jugalah, semangat ini jugalah yang kita duk buat bulan Ramadan. Kenapa kita bersungguh buat macam-macam amalan bulan Ramadan ni? Idza jaa Ramadana futtihat abwabal jannah. Apabila datang Ramadan, dibuka semua pintu syurga. Bila kita tahu dibuka pintu syurga, itu yang rajin tu. Semayang tarawih, baca Quran, puasa, sebagainya. Datang hari Isnin bulan biasa ni, tak semangat kita, tuan-tuan. Padahal hari Isnin juga dibuka pintu syurga. Faham? Kita ambil, tuan-tuan, semangat untuk puasa hari Isnin. Tambah pula anak nak sebut dia, tuan-tuan, penting lagi puasa, tuan-tuan, musim sekarang ni, tuan-tuan. Beras mahal. Sungguh ni kita sebut ni, bukan politik ni, tuan-tuan. Beras mahal. 5 kilo asalnya RM13, sekarang RM20, tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan puasa hari Isnin, ringan sikitlah, tuan-tuan. Serabut Allah. Sekarang ni rakyat Malaysia serabut ni dengan beras ni, serabut. Beras mahal. Tak mahal macam mana, tuan-tuan. Setiap hari duk fikir nak makan. Cuba kita puasa hari Isnin, daripada subuh sampai maghrib, otak tak fikir nak makan. Jimat duit, tak serabut dengan beras. Tak, tuan-tuan? Betul kan? Ustaz macam setuju je dengan beras mahal. Tak setuju. Tak setuju, tuan-tuan. Kan? Tapi tak setuju pun, kita nak hilang serabut, puasa. Ini tidak setiap hari nak kena fikir makan. Allah SWT. Kalau kita puasa Khamis pula, lagi jimat, tuan-tuan. Maka begitu juga bagi umatnya untuk mensyukuri nikmat kelahiran baginda SAW untuk berpuasa pada hari Isnin, membaca Al-Quran, membaca kisah kelahiran baginda SAW, bersedekah atau melakukan perbuatan yang baik. Ni, tuan-tuan. Ulama sandarkan hadis inilah. Di antaranya, kita boleh buat sambutan Maulidur Rasul. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW sebut, Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Barang siapa yang melakukan, merintis ataupun mengasaskan dalam Islam satu perkara yang baik, maka ia akan mendapatkan pahala daripada perbuatan baiknya tersebut, dan ia juga mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya selepasnya, tanpa dikurangkan pahala sedikit pun. Kita buat benda yang baik, program yang baik. Lepas tu orang tiru, kita dapat pahala. Ini, tuan-tuan. Apa saja idea-idea baik kita buat. Ini, tuan-tuan. Contohlah, tuan-tuan, anak jadi teringat. Tak salah anak pernah dengar, tuan-tuan, di Brunei, siapa-siapa yang datang semayang subuh di masjid, pihak kerajaan ataupun pihak masjid bagi duit. Bagi duit. Ramai datang masjid subuh, tuan-tuan. Cuba try masjid Tison buat sekali. Try nak tahu. Buat sekali. Subuh esok, umum dan viral malam ni, Facebook, WhatsApp sebagainya. Siapa yang datang semayang subuh pagi esok, RM5 seorang. AJK tak payah lah, AJK dah biasa datang dah, AJK. Kan? Yang dah biasa biarlah, yang tak biasa ni. Try buat sekali nak tahu jadi apa. Contohlah kita ambil ni. Sunnah yang baik. Masjid-masjid lain TV. Dapat pahala itu, tuan-tuan. Kawan-kawan anak yang belajar di Syria pernah cerita. Belum Syria perang.
Dia pergi masjid, semayang di masjid subuh, khususnya subuh. Lepas main subuh, dia duduk belakang, baca Quran, dan zikir sebagainya. Ada je orang Syria datang, bagi duit. Orang bagi duit. Masya Allah. Tuan-tuan. Hadis ini memberikan satu kefahaman bahawa dibenarkan untuk melakukan perkara-perkara baru yang baik dan tidak bertentangan dengan Al-Quran, As-Sunnah, Asar maupun ijma' ulama. Maulidur Rasul adalah perkara yang baru, yang baik dan sama sekali tidak menyalahi satu pun di antara dalil-dalil tersebut. Kan? Asal tuan-tuan, majlis sambutan Maulidur Rasul yang kita biasa buat di negara kita ni tuan-tuan, dia ada 3. Biasanya 3. Yang pertama sekali ceramah. Ceramah tentang sirah Nabi, ceramah tentang kehidupan Nabi SAW. Satu. Yang kedua, kita bangun ramai-ramai selawat. Tuan-tuan, bangun semua, kita selawat ramai-ramai. Gitu je lah. Tak adalah masjid umum, tuan-tuan, kita bangun, selawat, sambil-sambil menari joget. Tak ada, tuan-tuan. Bangun je. Selawat. Yang ketiga apa, tuan-tuan? Ni tuan-tuan tak tahu, memang pelik. Yang ketiga apa, tuan-tuan? Makan. Ada satu masjid tu, di Sarawak, itu buat apa? Makan. Kof. Kan? Kita duk ingat ke kaf. Kof, tuan-tuan. Makan. Ada makan, tuan-tuan. Jadi, ceramah tentang kehidupan Nabi, kita selawat ramai-ramai, ada makan. Itu je. Tidak ada apa yang bercanggah dengan syarak. Tak ada masalah. Makanan tu pun makanan yang halal dan tayyibah, tuan-tuan. Jangan hidang babi dia, tuan-tuan. Ceramah Maulidur Rasul, selawat ramai-ramai, makan babi. Minta maaf, tuan-tuan. Contoh nak sebut. Tu. Masuk waktu, sambung sikit lagi. Lepas azan. InsyaAllah sangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Nak sambung sikit lagi tuan-tuan insyaAllah. Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika ditanya tentang hukum perayaan Maulidur Rasul, beliau menjawab. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini orang yang mensyarahkan Sahih Al-Bukhari. Ulama yang mensyarahkan Sahih Bukhari. Asal dalam amalan sambutan peringatan Maulidur Rasul adalah bid'ah yang tidak diriwayatkan dari ulama salafus salih. Asalnya tak ada. Sahabat-sahabat dulu tak buat. Ulama-ulama terdahulu tak buat. Akan tetapi maulid tersebut mengandungi banyak kebaikannya. Tengok konten tuan-tuan. Banyak kebaikan dia. Anda letak keyakinan. Hari Khamis ni sambutan Maulidur Rasul kat sini jauh lebih ramai daripada malam ni. Anda yakin insya-Allah. Itu kebaikan. Bila angkat banner, bila kita jemput penceramah terkenal, selebriti masuk TV pula. Ada makan pula kalau letak banner besar, lepas tu kambing golek besar. Kambing golek besar. Menu special malam ni kambing golek. Lepas tu AJK Masjid pun bijak. Tuan-tuan, malam ni kita ada bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul. Malam ni kita ada kambing grill. Tapi tuan-tuan tak boleh makan dulu. Dengar ceramah dulu. Dengar ceramah dulu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan buat makan kambing grill dulu, baru ceramah, kelak masa depan. Makan siap balik. Ceramah tinggal AJK Masjid. Makan dulu. Jadi terpaksalah orang datang masjid. Aku ni suka sangat dengan kambing golek. Paksalah datang masjid malam ni. Dengar ceramah. Mula-mula terpaksa, lama-lama jadi seronok. InsyaAllah. Macam ada setengah-setengah anjurkan program setengah masjid. Dia cerdik cara dia, bijak cara dia. Masjid anjurkan futsal anak-anak muda. Main kat padang, main bola kat padang futsal. Bila habis main, tahu dah siapa menang nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okey, majlis penyampaian hadiah kita akan buat di masjid malam ni lepas isyak. Jadi pemain bola semua datang masjid semaya isyak. Kalau bagi hadiah kat main futsal, sampai sudah tak datang masjid tuan-tuan. Jadi bagus, cerdik juga masjid. Dia bagi hadiah lepas solat isyak. Siapa-siapa tak datang solat isyak, kita tak bagi hadiah. Tu syarat lagi best. Jadi banyak ulama sebut Maulidur Rasul ni banyak mengandungi kebaikan. Maka barang siapa yang berusaha meraih kebaikan dalam maulid dan menjauhi yang buruk, maka termasuk bid'ah yang baik hasanah. Jika tidak, maka disebut bid'ah. Maka tidak disebut sebagai bid'ah hasanah. Al-Hawi lil Fatawa oleh Imam Jalaluddin Al-Suyuti. Okey. Amalan memberi makan
adalah perbuatan yang baik. Dengan demikian, biasa kalau tengah-tengah surau masjid dia buat apa? Kita ada kami ni, kita ada buat sambutan Maulid Rasul, jadi kita buat potluck contoh. Pakak bawa makanan masing-masing, sedekah. Kan? Memberi makan. Satu amalan yang baik. Dengan demikian, amalan maulid termasuk perkara yang baru dianjurkan sebagaimana diungkapkan oleh Sultanul Ulama Syekh Izzuddin Abdul Salam. Dan akhir nak sebut dengan tuan-tuan, berkait dengan kita sambut Maulid Rasul ni, ada satu kisah yang sangat menarik. Sebenarnya As-Suhaili telah menyebut bahawa Al-Abbas berkata, tak kala Abu Lahab meninggal dunia, Al-Abbas kata ni, Abu Lahab meninggal dunia, aku bermimpi bertemunya selepas tahun pada seburuk keadaan. Al-Abbas, pak saudara Nabi, mimpi jumpa dengan Abu Lahab. Tuan-tuan, nak cerita sikit. Abu Lahab ni pak cik Nabi SAW, pak saudara Nabi. Tapi dia kuat menentang Nabi. Sebab tu ada ulama' kita sebut, di zaman Nabi ada 4 jenis abu. Ada 4 jenis abu. Yang pertama sekali Abu Bakar. Dia sahabat Nabi, dia teman rapat Nabi, dia beriman, dia masuk Islam, dia sokong, dia bantu Nabi. Abu Bakar, As-Siddiq, radhiyallahu ta'ala. Yang kedua Abu Jahal. Dia kuat lawan Nabi, dia lawan habis-habisan Nabi, dia perang dengan Nabi, Abu Jahal. Yang ketiga Abu Lahab. Dia kuat lawan Nabi, dalam masa yang sama dia pak saudara Nabi. Pak saudara cari pasal dengan anak saudara. Saya nak tanya tuan-tuan ada cari pasal dengan anak saudara? Tuan-tuan ni teruk sungguh. Ada siapa sini bergaduh dengan anak saudara? Tak nak bayang tuan-tuan. Kita ni sayang anak saudara macam anak sendiri. Kita tuan-tuan, pak saudara kita macam ayah sendiri. Mak saudara kita macam mak sendiri. Apa yang berlaku pada Abu Lahab? Dia lawan anak dia, anak saudara dia. Ada satu hari di kisah di pasar. Nabi SAW masuk dalam pasar, Nabi cakap apa? Ayyuhan nas, qul la ilaha illallah tuflihun. Wahai manusia, sebutlah la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, kamu akan berjaya. Abu Lahab ada kat situ tuan-tuan, dia baling batu kat Nabi, berdarah Nabi. Orang sebelah tanya Abu Lahab, kau baling batu kat siapa? Tuan anak saudara aku. Kau ajar. Bawa ajaran baru, tiada Tuhan melainkan Allah. Punya dia benci pada anak saudara, anak buah dia sampai tahap begitu. Dan kisah yang menarik, kisah yang famous. Satu hari Nabi panggil penduduk Mekah di belakang Bukit Safa, depan Bukit Safa. Dan tuan-tuan duduk sa'i tu. Nabi panggil, aku nak tanya, kalau aku katakan belakang bukit ni ada tentera berkuda yang nak datang serang kamu, kamu percaya tak? Ramailah yang jawab, kami percaya, engkau Al-Amin, engkau tak pernah cakap bohong. Wahai Muhammad. Lepas tu Nabi ceritalah, aku diutuskan kepada kamu untuk memberi peringatan tentang hari akhirat dan sebagainya. Abu Lahab ada sekali, pak saudara dia. Abu Lahab kata, alihadha jama'tana. Untuk ni ke engkau kumpulkan kami, Muhammad? Tabballaka sa'iril yaum. Celaka kamu Muhammad sepanjang hari ni. Dalam sirah sebut ni. Dia cakap Muhammad celaka. Allah turunkan satu surah khas. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Celakalah kedua-dua tangan Abu Lahab. Dan celaka sekali lagi. Tuan-tuan kalau baca tajwid. Wa tabb qalqalah akbar. Dia tak sama macam Qul huwallahu ahad. Qalqalah biasa. Ahad. Ayat surah Al-Masad ni, tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Ada sabdu atas qaf. Atas ba. Wa tabb. Ba tu huruf qalqalah. Ada sabdu pula tuan-tuan. Dia kata Muhammad celaka engkau sepanjang hari ini. Allah Ta'ala kata engkau yang celaka Abu Lahab. Dalam surah khusus ni tuan-tuan, Allah sebut juga wamra'atu hammalatal hatab. Isteri Abu Lahab yang kita digelar dalam kitab sebut Ummul Jamil.
Ummu Jamil, orang yang perempuan yang cantik, isteri Abu Lahab. Dia juga jadi kayu api dalam neraka. Dia banyak menentang Nabi. Dia pernah letak duri-duri atas jalan supaya Nabi pijak. Suami isteri dua-dua lawan Nabi. Macam zaman kita sekarang lah, suami isteri berganding bahu menentang perjuangan Islam, lebih kurang tu. Suami pun kuat, isteri pun kuat. Suami hina ulama, isteri pun hina ulama, lebih kurang. Jalan-jalan Abu Lahab. Suami isteri kuat lawan Nabi. Okey, ringkas cerita. Satu hari, Allah bagi penyakit misteri pada Abu Lahab. Penyakit pelik. Sampai dia sakit, dia jatuh sakit, dia meninggal. Mayat dia terlalu busuk bau dia, tuan-tuan. Allahu Akbar. Sampai orang nak tanam mayat Abu Lahab, orang lempar batu jauh-jauh. Tak tahan, busuk bau. Lempar batu jauh-jauh. Busuk, dia mati dalam keadaan penuh kehinaan. Tapi tuan-tuan pelik. Ni cerita ni. Al-Abbas cerita tak kala Abu Lahab meninggal dunia, aku bermimpi bertemunya selepas tahun pada seburuk keadaan. Lantas dia berkata, Abu Lahab cakap dalam mimpi kepada Al-Abbas, tidak aku dapati selepas kamu sebarang kerehatan kecuali azab diringankan daripadaku setiap hari Isnin. Abu Lahab, tuan-tuan, yang mati kafir, yang tak pernah beriman, dia kuat menentang Nabi, disebut ni. Ni bukan mimpi biasa ni, tuan-tuan. Mimpi yang Allah Ta'ala nak tunjuk. Disebut, tuan-tuan, aku setiap hari Isnin, azab aku ringan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kenapa Abu Lahab setiap hari Isnin, azab dia ringan dalam kubur? Kenapa? Sebab Abu Lahab, tuan-tuan, bila Nabi lahir, dialah orang yang paling gembira. Tuan-tuan. Waktu Nabi lahir, orang yang paling gembira Abu Lahab. Pelik Abu Lahab ni. Bila Nabi dilantik jadi Rasul, dia orang yang paling kuat menentang. Masa Nabi lahir, dia orang yang paling gembira. Gembira sangat-sangat sampai dia bebaskan. Dia merdekakan seorang hamba yang bernama Suwaibah. Disebabkan dia gembira hari Isnin Nabi lahir, dia mati, tuan-tuan. Azab dia dalam kubur ringan. Allah. Setiap hari Isnin. Macam mana kita, tuan-tuan? Mudah-mudahan setiap hari kita ringan. Dan kita minta kita tak diazab dalam kubur, tuan-tuan. Pasal kita beriman pada Nabi, kita masuk Islam. Kita beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Lahab tak beriman pada Allah. Dia sekadar gembira. Nak menyatakan ulama letak cerita ni, keharusan kita buat sambutan Maulidur Rasul, nak menyatakan kita gembira dengan kelahiran Nabi SAW. Harap-harapnya kita yang habis malam ni semua gembira. Bulan ni kalau tuan-tuan sembang sama-sama, tuan-tuan. Bulan ni bulan Rabiul Awal ni. Nabi lahir, kau gembira tak? Biasa, tak ada rasa apa. Macam bulan lepas. Astaghfirullahaladzim. Na'udzubillah. Lebih teruk pada Abu Lahab. Lebih teruk pada Abu Lahab. Abu Lahab, Nabi lahir gembira. Kita tak gembira. Mesti kita tak ada pilihan, tuan-tuan. Mesti gembira dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, akhirnya tuan-tuan nak sebut. Panjang lagi sebenarnya, tuan-tuan. Tapi, anda pun kebetulan ada meeting dengan YB malam ni. Ada meeting dengan YB malam ni. Jadi, tak ada lama juga. Akhirnya nak sebut, tuan-tuan, bersempena dengan Rabiul Awal. Marilah sama-sama kita ambil peluang dan kesempatan malam ni untuk kita banyakkan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana sahaja kita berada, apa sahaja kita buat, sambil-sambil tu kita selawat pada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tanda kita cinta dan sayang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak sekadar itu, kalian baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Tangguh dengan tasbih kafar dan surah.